Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang hadirin para jemaah, para muslimin serta muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan sentiasa dalam keberkatan serta keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih mengurniakan kepada kita nikmat taufik, nikmat hidayah. Bila ada nikmat taufik dan hidayah, Allah sentiasa membimbing hati kita. Allah sentiasa menggerakkan hati dan jiwa kita. Bahkan digerakkan anggota zahir kita untuk tunduk patuh kepada setiap perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita yang mendapat bimbingan daripada Allah ini dibukakan kepada kita segala jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan sepanjang hayat kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah, dipanjangkan usia kita, dapat kita berada di tahun baru Hijriyah, berada di bulan Muharram, bulan yang maksudnya Muharram itu bulan yang suci. Jadi sebagaimana yang kita tahu, tanah haram maknanya tanah suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Muharram, bulan yang suci, tempat yang suci. Jadi lebih-lebih lagi kita sebagai orang Islam, kita menyucikan hati dan jiwa kita. Dalam erti kata, kita nak buang dalam hati kita segala kotoran-kotoran yang berbentuk maksiat batin, agar tiada yang menghinggapi diri kita saat kita nak bawa yang terbaik sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertepatanlah dengan firman Allah, ayat yang kita selalu bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Orang yang bertaubat ni maknanya dia menyucikan batin dia daripada benda-benda yang kita sebutkan tadi. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta pada orang yang menyucikan luarannya, jasmaninya, jasadnya. Maknanya yang dalam dia bersihkan, yang luar dia sucikan. Dia hampir sama dengan doa kita lepas wuduk lah tuan-tuan kan. Lepas wuduk kita baca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kenalah dengan ayat tadi. Waja'alni minal mutatahhirin. Jadi dua-duanya sama seperti ayat Allah tadi. Cuma yang tu firman Allah. Dan ini adalah doa kita selepas wuduk. Kita nak jadi orang yang banyak bertaubat dan orang yang banyak menyucikan diri. Dan bila kita buat kedua-duanya, apa kesannya, natijahnya pada kita tuan-tuan? Waja'alni min ibadikas solihin. Bila kita buat kedua-duanya, natijahnya kita jadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itulah diangkat kemuliaan seorang hamba bila dia menjadi orang yang soleh. Ada orang kata, bukankah dia pernah buat dosa? Sebab tu dia berdoa nak jadi orang yang banyak bertaubat. Allah Ta'ala telah menceritakan dalam peristiwa Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita semua tahu kisahnya. Manusia pertama yang berhijrah, yakni Nabi Adam alaihi salam. Hijrahnya namanya hijrah alam, daripada alam syurga ke alam dunia. Nabi Adam pernah tersalah tersilap. Bila mana syaitan ini makhluk Allah yang tak boleh tengok Nabi Adam berbahagia. Samalah dengan keadaan sekarang. Orang yang tak boleh tengok orang lain bahagia, orang yang tak boleh tengok orang lain senang, itulah sifat syaitan. Syaitan dia tak boleh tengok Nabi Adam dan Hawa bersenang-senang. Bila dia marah, akhirnya jadi dendam. Dan bila dia berdendam, dia akan buat segala macam cara supaya Nabi Adam dan Hawa hilang kebahagiaan tersebut. Lalu tuan-tuan, akhirnya peristiwa itu fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Sadaqallahul azim. Maka Nabi Adam dan Hawa termakan buah itu dari syurga tersebut. Maka bila makan apa jadi? Maka terlucutlah pakaian-pakaian yang indah yang Nabi Adam pakai. Terlucutlah kebahagiaan, kenikmatan yang dia nikmati dalam syurga. Dan bila terlucut pakaian Adam dan Hawa sehingga menampak aurat kedua-duanya, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Nabi Adam dan Hawa ambil kutip daun-daun kering, daun-daun pokok daripada syurga, tutup tubuh badannya dengan daun-daun tersebut.
kerana mereka pernah tersalah, tersilap dalam kehidupan. Lalu akhirnya dipindahkan daripada syurga ke alam dunia. Tetapi macam mana Nabi Adam dimuliakan oleh Allah? Bila mana Nabi Adam sampai dekat dunia, tak putus-putus ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesilapannya, mengakui kesalahannya, maka balik pada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya kerana kesungguhan balik pada Allah, tak putus-putus memohon rahmat, keampunan, maghfirah, akhirnya Allah Ta'ala menyucikan kedua-duanya daripada sekalian kesalahannya dan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rentetan daripada ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabin, ya Allah, Allah cinta pada orang yang bertaubat. Maknanya orang tu sedar dia pernah tersalah, pernah tersilap. Ada orang tanya apa beza taubat dengan istighfar? Kedua-duanya memohon keampunan. Tapi apa bezanya tuan-tuan? Taubat ini kita minta keampunan atas dosa-dosa yang kita sedar. Kita sedar kita buat, kita akui kita pernah buat benda itu, lalu kita bertaubat, memohon kepada Allah. Sedangkan istighfar ni memohon keampunan juga, tapi dia lebih kepada memohon keampunan benda-benda yang kita tak sedar. Kita rasa macam benda ni tak ada masalah, tapi sebenarnya benda ini menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Benda itu dari sudut agamanya berdosa, tapi kita tak sedar dia tu. Jadi dengan istighfar itu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita nak menghayati Muharram, bulan yang suci. Kita nak hidupkan suasana yang suci, meninggalkan perkara yang disebut dengan maksiat batin ataupun maksiat yang zahir. Akhirnya tuan-tuan, Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Walaupun di dunia waktu diturunkan ialah bukannya turun di tempat yang sama. Hawa turun di tempat lain, Nabi Adam turun di tempat lain, sebelum akhirnya bertemu di tanah haram, di tanah Mekah dan sebagainya. Sebahagian ulama mengatakan di Jabal Rahmah, di Padang Arafah dan sebagainya. Lalu bila Nabi Adam diampunkan dosanya oleh Allah sebagai tanda pengabdian diri kepadanya, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam buat apa tuan-tuan? Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Allah perintahkan Nabi Adam untuk bina rumah Allah yang pertama. Inna awwala baitin, rumah Allah yang awal-awal dibina, yakni di bumi Makkah. Nabi Adam bila sampai di tanah Makkah, Nabi Adam bina rumah Allah yang pertama, tempat yang sama yang Nabi Ibrahim bina. Subhanallah. Maknanya di sini orang yang balik kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dia dengan rumah Allah tak boleh dipisah-pisahkan. Kita dengan rumah Allah sentiasa kita jadikan
prioriti, keutamaan dalam sehari-harian kehidupan kita. Rumah Allah yang Nabi Adam bina yang pertama menjadi kiblat umat Islam. Cuma Nabi Adam tak adalah bina besar macam kita, tidak. Nabi Adam bina tempat simbolik menjadi tempat ibadah. Dan tempat itulah bila datang Nabi Ibrahim bina di tapak yang sama, yakni Kaabah Al-Musharrafah. Jadi rumah Allah yang Nabi Adam bina tersebut menjadi kiblat untuk Nabi Adam beribadah kepada Allah pada waktu dan kehidupannya di sana. Dan tak cukup di situ para jemaah, sampai satu saat 40 tahun selepas itu Nabi Adam berhijrah pula ke Palestin. Sebab itu sahabat tanya, bilakah Al-Aqsa itu dibina? Maka Nabi SAW menjawab, dibina Al-Aqsa itu 40 tahun selepas Masjidil Haram didirikan. Jadi pada zaman yang sama, Nabi Adam bila pergi ke tanah Palestin, Nabi Adam pun bina lagi rumah Allah. Cuma waktu itu bukan dikenali dengan Al-Aqsa lagi, tetapi tapak yang sama yang Nabi Ibrahim dirikan. Jadi subhanallah, Nabi Adam, kedua-dua rumah Allah yang dia bina, kedua-duanya menjadi kiblat suci umat Islam. Dan kedua-dua yang Nabi Adam bina, kedua-duanya Nabi Ibrahim dirikan, yang lebih dikenali secara rasmi lagi dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi nak cerita bermula dengan kisah orang yang pernah tersalah tersilap, tetapi akhirnya kerana dia tawabin, kerana dia mutatahhirin, lalu akhirnya Allah angkat martabatnya min ibadika sholihin, menjadi orang yang Allah Ta'ala suci bersihkan jiwanya, hatinya, dan diangkat martabat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini menggambarkan pada kita tuan-tuan, bulan Muharram, bulan yang memang disebut sebagai 4 bulan suci dalam Islam, kan tuan-tuan? 4 bulan haram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi 4 bulan ini Allah sebut dalam Quran, minha arba'atun hurum. 4 bulan hurum, 4 bulan haram. Jadi bulan haram inilah Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah berkata, inna zulma fi ashharil haram a'zamul khati'ah. Barang siapa yang mengotorkan bulan haram itu dengan dosa-dosanya, dibalas dengan balasan azab yang berat. Maknanya buat dosa kecil mungkin dibalas dengan dosa besar sebab dia mengotorkan bulan yang suci itu. Tinggal sembahyang di Mekah dengan tinggal sembahyang di Seri Kembangan, sama ke tuan-tuan azab dia? Tak sama. Tinggal sembahyang dekat Mekah lagi teruk azab dia, sebab dekat sana tanah haram, sini tanah halal. Jadi beza keadaannya, azab seksanya. Mencuri dekat tanah haram lagi teruk azabnya berbanding orang mencuri di tanah halal, sebab dia mengotorkan tanah yang suci. Sebab itulah hari ni kalau kita pergi di bumi Taif, dekat tengah-tengah kota bandar Taif, atas bukit sana tu, adanya Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa Ibnu Abbas tinggalkan Mekah pergi duduk dekat Taif?
Antaranya tadilah kata Ibnu Abbas, aku risau melakukan dosa-dosa di tanah yang suci kerana akibatnya azabnya lebih teruk berbanding orang-orang yang terbuat dosa di tanah halal. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengabdikan dirinya di Taif. Padahal kalau kita fikir logik, duduk kat Mekah je lah kan, tanah barakah, lagi banyak pahala. Tapi Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas risau, padahal dia ni hebat dah, sahabat Nabi dah, orang yang waktu kecil mendapat doa daripada Nabi SAW. Itu pun dia risau, takut-takut terbuat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Maka dia menjauhkan diri daripada tanah haram, pergi ke tempat yang lain, sebab takut mengotorkan tanah yang suci tersebut. Allahu Akbar. Itulah orang yang Masya Allah digambarkan oleh Allah, golongan-golongan yang soleh. Jadi kita ambil makna Muharram itu sendiri para jamaah sekalian, untuk kita menjadi orang yang membersihkan, menyucikan, ataupun kata-kata mudahnya, orang yang mendalami bidang tasawuf. Kita belajar ilmu tasawuf bukan sebab nak berjalan atas air, tuan-tuan. Kita berjalan macam biasalah. Kita belajar ilmu tasawuf bukan sebab nak terbang di udara. Sembahyang subuh Masjid Nabawi, sembahyang Zuhur masjid dekat London, sembahyang Asar Masjid Al-Aqsa. Kita belajar tasawuf bukan nak terbang sana sini, bukan nak dapat kuasa-kuasa tertentu, tidak. Tapi kita belajar tasawuf tadi, ilmu penyucian, untuk kita buang segala benda-benda yang disebut sebagai maksiat zahir atau maksiat batin. Dan inilah juga yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu benda yang Nabi SAW buat untuk menyucikan akidah umat-umat Islam, untuk menjernihkan akidah umat Islam, yakni peristiwa yang disebut sebagai hijrah dari Mekah ke Madinah. Maknanya Nabi SAW menyambung hijrah Nabi Adam sebenarnya. Nabi Adam daripada syurga ke dunia pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim daripada tanah Palestin pergi ke Mekah. Dan bila Rasulullah SAW lahir dekat tanah Mekah, Nabi buat penghijrahan supaya akidah umat Islam ini suci, bersih, dapat dijaga, dapat berada dalam keadaan yang penuh keamanan nak beramal ibadah. Jadi sahabat-sahabat Nabi mula berhijrah awal. Bulan Muharram sahabat-sahabat Nabi dah berhijrah. Rasulullah SAW mula hijrahnya bulan Safar. Jadi orang kata Muharram ni bulan hijrah, ya, tak salah lah kan? Sebab memang ianya dah dimulakan, bermula daripada Muharram, tengah Muharram, akhir Muharram, masuk bulan Safar, dan Rasulullah SAW mula bergerak meninggalkan Makkah pada 27 Safar. Jadi semuanya bermula untuk menjaga kesucian akidah umat Islam. Waktu di Mekah ditekan dengan macam-macam, di pulau dihina, bahkan dibunuh beberapa umat Islam demi mempertahankan kesucian agama Islam itu sendiri.
Dan kalau kita fikir logik lah para jemaah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah hantar buraq kepada Nabi SAW. Kalaulah Allah nak mudah bagi Nabi dalam peristiwa hijrah itu, kalau Allah hantar buraq sekejap je, terbang sekelip mata terus sampai di Madinah, selesai masalah. Tapi kenapa dalam peristiwa hijrah itu sampai nak dibunuh Nabi, sampai Abu Jahal offer siapa-siapa yang berjaya bunuh Nabi SAW 100 ekor unta habuan bagi dirinya. Maknanya sampai begitu sekali orang nak bunuh Nabi. Siapa yang berjaya bunuh Nabi, 100 ekor unta habuan baginya. Sampai dikepung rumah Nabi, sampai dihina Nabi sedemikian rupa. Terpaksa bersembunyi 3 hari dekat Gua Sur. Terpaksa melalui padang pasir selama 2 minggu. Padahal kalau Allah hantar buraq sekejap je sampai. Tapi kenapa Allah biarkan Nabi SAW merasai sedemikian? Itulah tujuannya. Allah nak lihat kesabaran kekasihnya. Manusia ni bila ada pressure, waktu itulah kekuatan dirinya akan muncul. Kita ni kalau tak ada orang pressure, duduk gitu lah. Tapi bila ada tekanan, barulah manusia tu akan bergerak, akan lahirnya kekuatan daripada dirinya. Jadi bila Nabi dah lalui macam-macam lah tekanan itu, tekanan ini, lalu bila Nabi SAW sampai di Madinah, maka segala-galanya dipermudahkan urusan Nabi dalam membentuk umat Islam yang mengikut acuan ketamadunan yang bersertakan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila Nabi sampai di sana, sama juga Nabi SAW buat seperti yang Nabi Adam buat. Nabi Adam sampai ke dunia, Nabi Adam bina rumah Allah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi pun bina juga rumah Allah. Tempat solat subuh namanya Masjid Musabbah, kan? Waktu duha Nabi pergi ke Quba, dibina Masjid Quba pula. Duduk 4 hari di Quba. Hari keempat naik unta, sampailah Nabi dekat Madinah Al-Munawwarah, pun sama dibina rumah Allah juga, Masjid Nabawi. Jadi di situ menggambarkan siapa pun kita dengan rumah Allah ini menjadi sinonim bagi orang-orang yang nak menuju keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga syiar Islam itu tak sama seperti tempat-tempat lain. Kan bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana mendirikan rumah Allah itu, lalu terbina ukhuwah Islamiyah yang sangat hebat antara kedua-dua golongan itu. Bahkan orang Yahudi yang ada di Madinah pun turut serta memajukan Madinah, walaupun mereka belum lagi beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hari ni kita pergi ke Madinah, kita boleh tengok syiar Islamnya, kita boleh tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan banyak tempat-tempat yang boleh menggambarkan kehebatan dalam kita menyucikan diri dan hati kepada Allah. Lalu tertegaklah syiar Islam
kerajaan Islam pertama yang bebas daripada kesyirikan, bebas daripada akidah-akidah yang songsang, kerana diletakkan agama yang paling tinggi. Dan kita perasanlah kalau kita pergi Masjid Nabawi pun kita perasan, kita tengok hotel-hotelnya pun sama tingkat je semuanya. Kan, dia tak ada yang tinggi, dia tak ada yang rendah. Hotel dekat Madinah sama level je tingkat dia. Sebab memang syarat kerajaan Islam Madinah mesti menara masjid yang paling tinggi, tak boleh lebih. Jadi menara Masjid Nabawi tu tingginya 15 tingkat bangunan. Jadi hotel-hotel dekat situ semua 14 tingkat je. Kan, tak boleh lebih. Tak payahlah nak bilang satu-satu. Masuk dalam lift, tengok butang lift ada berapa. Kan, boleh tahulah macam mana dijaga sedemikian rupa syiar agama Allah, dalam erti kata membersihkan jiwa, membersihkan akidah daripada kotoran-kotoran yang dibawa oleh puak-puak musyrikin waktu berada di bumi Madinah, di bumi Makkah Al-Mukarramah tersebut. Jadi subhanallah para jamaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, siapa pun kita hari ini dalam kita menghayati Muharram, dalam kita menghayati kisah hijrah Nabi SAW, hijrah yang kita selayaknya buat waktu sekarang, tak lain tak bukan namanya hijrah akhlak, hijrah dari sudut fi'il perangai kita, perilaku kita, akhlak kita, supaya akhlak kita sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, yakni uswatun hasanah baginda Nabi SAW. Kerana kita sedar kita di dunia ini, tuan-tuan, dunia ini bukan selama-lamanya, sampai masa kita akan hijrah alam lagi. Jadi sebelum kita dihijrahkan ke alam barzakh, sebelum kita dihijrahkan ke alam batu dua tu, maka biarlah kita dulu yang hijrah dari sudut akhlak, hijrah amal perbuatan. Masuk tahun baru Hijriyah, maka perubahan niat kita, nawaitu kita, qasad kita untuk kita memperbaiki mutu kualiti amal soleh kita sebelum kita dihijrahkan ke alam baqa, waktu dan ketikanya kita pun tidak mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada siapa pun yang tahu apa yang akan berlaku padanya ghadan, esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak ada siapa pun yang tahu bila, di mana dia akan dihijrahkan ke alam barzakh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang demikian para jamaah, kita ingat sabda Nabi SAW. Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dunia ini syurga bagi orang kafir. Digambarkan oleh alim ulama, yakni dunia ini sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Maknanya kita dekat dunia ni nak buat apa-apa, banyak benda yang kita kena hati-hati. Nak buat tu boleh ke tak, nak tengok ni haram ke tak, nak makan ini syubhah ke tak. Banyak benda kita kena jaga. Sebab tu
disebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir nak buat apa-apa, dia boleh buat kat dunia. Tapi ingat, kita tuan-tuan bila balik kepada alam satu lagi, waktu tu dia akan terbalik. Terbalik macam mana? Al-akhirah sijnul kafir. Akhirat ni penjara pula bagi orang kafir. Dia terbalik dengan dunia. Wa jannatul mu'min, dan syurga bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita nak merealisasikan apa yang Nabi sebut tadi, apa yang alim ulama sebut, syurga bagi orang beriman ni di akhirat. Maka nak tak nak, kita yang buat perubahan diri kita, buat perubahan akhlak kita, agar waktu kematian kita kelak menjadi kematian warahmatan indal maut. Waktu kita lahir, kita bergembira dengan kenikmatan, dan waktu kita mati, harapnya kita bergembira dengan Allah buka rahmat kasih sayangnya pada kita. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Kata Nabi SAW, tiada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya mati-mati ni sakarat. Apa makna sakarat, tuan-tuan? Sakarat ada tempoh keperitan dia. Jadi kalau Nabi SAW pun menyebut sedemikian, maknanya kita ni apatah lagi ada tempoh keperitannya. Waktu sakaratul maut, waktu itulah kita harapkan warahmatan indal maut. Allah Ta'ala jemput kita dengan rahmat, dengan kasihan belas. Seperti mana orang-orang soleh, orang-orang beriman dipermudahkan urusan ruhnya, pergi menghadap Tuhannya, dan itulah roh ataupun dipanggil nafsul mutmainnah, orang-orang ataupun jiwa-jiwa yang tenang saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bil khawatimi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu Allah kira pada penghujungnya. Begitulah juga kita ni dilihat, dikira pada penghujung hayat kita. Allah tak lihat kita hidup, kita lahir dengan agama apa. Tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai, orang ni syurga ke neraka, kita mati dengan agama apa. Waktu kita lahir dengan agama apa sekalipun tak ada masalah, sebab kita tak ada dosa. Tapi bila kita dah makin dewasa, waktu itulah kita yang berusaha ke arah yang lebih baik. Mati kita dalam agama Islam, maka itulah yang paling kita nak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sedemikian itulah yang kita harapkan. Akhirnya kubur kita kelak bila kita hijrah ke alam tersebut, kubur yang dilapangkan, diperluaskan. Raudhatun min riyadil jannah. Sabda Nabi SAW, innal qabra, sesungguhnya kubur-kubur itu awwalu manazilul akhirah. Sesungguhnya kubur adalah perhentian pertama menuju perhentian-perhentian lain di akhirat. Fa inna naja minhu, barang siapa yang berjaya di perhentian yang pertama itu, fama aisara minhu, maka dipermudahkan baginya untuk perhentian-perhentian yang lain
banyak tol lagi yang nak kena kita lalui, tapi biarlah tol yang pertama tu pun berjaya dilepas. Tapi kalau tol pertama tu pun kena pukul dek muka nakir dah. Kalau tol perhentian pertama tu pun disempitkan hingga tulang rusuk bersilang kiri kanan. Kalau tol yang pertama tu pun gelap gelita, cahaya Quran, cahaya itu pun tak masuk, maka menggambarkan keperitan dalam perhentian-perhentian yang lain untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa pun kita para jamaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, kita sedar akan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab itulah hari ini kita menjaga ketakwaan kita. Dah masuk tahun baru, azam kita yang baru, kita nak menjadi insan ataupun disebut mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna keimanannya. Kita usaha menjadi muslim yang sempurna keislamannya, dan kita berusaha nak menjadi insan yang sempurna keinsanannya, agar kita tak jadi golongan al-ghafilun. Apa makna al-ghafilun, tuan-tuan? Yakni orang-orang yang ghuflah, orang yang lalai dengan keduniaannya. Kerana mereka yang lalai dengan keduniaannya tadi, dia tak melakukan perubahan diri, masih lagi duduk dengan cinta dunia, cinta kemegahan dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan. Balhum adallu, bahkan mungkin lebih teruk daripada binatang. Yakni mereka yang tidak menyedari hakikat yang dia akan balik berhijrah alam. Kata orang tua-tua, kita berasal daripada tanah, kita berjalan di atas tanah sampai masa kita masuk semula ke tanah. Dan bila ditiup sangkakala yang kedua, kita bangkit semula daripada tanah itu menuju ke al-mahsyar untuk dihisap, dihakimi di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kita, untuk diri saya, untuk tuan-tuan sekalian, kita sama-sama aslih nafsaka wada'u ghairaka. Kita baiki diri kita dulu. Lepas baiki diri kita, kita rasa yakin kita boleh ajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki diri, buat benda-benda yang disebut sebagai amal soleh, amal kebaikan. Pertambahkan lagi, jaga amalan-amalan sunat kita, terutamanya meneruskan lagi pengajian-pengajian kita, lebih-lebih lagi ilmu tasawuf. Kita nak pagar diri kita, nak pagar hati kita, agar sifat-sifat mazmumah tak ada yang melekat singgap di hati sanubari kita, meneruskan kita jalan-jalan dakwah. Dan bila sampai akhir hayat kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, perginya ruh kita dalam keadaan mendapat keredaan Allah, dibawa oleh malaikat dengan penuh kerahmatan dan kasih sayang. Dan akhirnya di akhirat, fadkhuli fi ibadi, Allah jemput kita, ahlan, welcome, selamat menjadi, selamat kamu tergolong dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian
menjadi orang-orang yang mendiami syurgaku yang penuh kenikmatan. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kita bila dah jadi ahli syurga tuan-tuan, alhamdulillah, wajah-wajah ahli syurga ini nadirah, bercahaya, berkilau-kilauan, Masya Allah, tak mampu kita nak gambarkan. Ila rabbiha nazirah. Dan bila wajah ahli syurga itu bercahaya, mereka memandang zat Allah, keagungan Allah dengan cahaya tersebut. Jadi pokok pangkalnya, kita nak mencapai tempat itu, maka dunialah tempatnya untuk kita menjaga sebaik-baiknya, supaya dunia ini bukan melalaikan kita, tetapi menjadi tikar sejadah untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati, dikasihi Allah, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati nurani kita, dan menaikkan martabat kita. Waj'alni min ibadikas sholihin, menjadi orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini memberi keinsafan, kemanfaatan ilmu untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sekian daripada saya. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhir hayatana bil kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.